Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noemi Abdul Rahman, kelas di KM1A, matrik nombor 14 di KM20F208. Okey. Pada hari ini saya akan ceritakan tentang kimpalan gas asal dan kacamata welding gas. Masuk, kimpalan gas definisikan sebagai satu proses penjamungan logam dengan kaedah memanaskan kedua-dua bahagian logam yang hendak disambung sehingga cair dan bercampur menjadi satu. Seterusnya, gunaan chamber. Satu, muncung sepitan untuk kimpalan gas bahagian bawah adalah ruang pencampuran antara oksigen dan oksigen. Kedua, os biru adalah os untuk oksigen manakala os merah adalah asetilina. Ketiga, kedua-dua warna yang paling berbahaya ialah oksigen dan asetilina. Ianya nyalakan api manakala oksigen akan menyemarakkan api sehingga suhu 3100 hingga 3500 Celsius. Seterusnya, bahan untuk chamber. Silinder gas oksigen. Silinder ini dibuat daripada kalori bermutu tinggi. Kedua, silinder gas asetilina. Contoh fizikalnya lebih rendah berbanding silinder oksigen tetapi diameternya lebih besar. Ketiga, pengatur. Pengatur oksigen diwarnakan dengan kod merah, hijau atau biru, sementara pengatur asetilina mempunyai kod warna merah berbenang pengatur asetilina arah ke kiri dan berbenang pengatur oksigen arah ke kanan. Keempat, alat pencegah nyala balas. Alat ini dipasang di antara pengatur dengan pos getah dengan ciri keselamatan yang tinggi. Ia berfungsi nyalaan api dari berpatah balik ke arah silinder. Kelima, aliran gas dikawal satu arah sahaja oleh alat ini. Jika gas berpatah balik, injap di bahagian dalam akan tertutup, sebenarnya menghalang gas masuk ke dalam silinder. Ini akan menyebabkan letupan yang besar. Keenam, tekanan kerja yang dibenarkan ialah 5 bar sahaja manakala oksi asetilina hanya 0.5 bar. Saya teruskan dengan projek yang telah dilakukan. Saya daripada 3 projek. Projek pertama berbentuk kumai dengan bantuan rod penambang. Projek kedua, sambungan termu tertutup dan terbuka dengan bantuan rod penambang. Projek ketiga, sambungan sudut. Sebenarnya, tata cara untuk permulaan projek-projek tersebut. Pertama, proses penandaan. Kimpalan ialah mencantum dua bahagian logam sama ada dengan melebur atau tidak melebur dengan menggunakan haba. Projek ketiga, sambungan sudut. Pertama, bersihkan logam benda kerja dengan berodawai. Kedua, penghenti api atau spark lighter dalam keadaan bekerja sentiasa memakai tangan kiri dan kanan, kecuali semasa penyelarasan dibenarkan untuk membuka tangan belah kiri. Sebenarnya, cara menghidupkan tos. Pertama, buka sikit skru injap T2H2 pada sepitan. Kedua, nyalakan api dengan penghenti api dan melalaskan kekuatan yang sesuai, contohnya lembut, sederhana dan kuat. Ketiga, pastikan arah proses menyimpan mengikut arah muncul sepitan. Keempat, jangan ubah lagi asetilina selepas sudah rapat. Kelima, jika dibuka lagi gas oksigen, api akan berubah kepada pengoksidaan. And last, pelajar perlu dapat membezakan dan mengenali jenis-jenis api tersebut. Sebenarnya, cara menghidupkan api. Pertama, buka sikit skru injap asetilina pada sepitan. Kedua, nyalakan api dengan spark lighter. Ketiga, jika berbau gas asetilina, itu menyebabkan kebocoran, perlu bertindak segera. Sebenarnya, projek pertama yang mesti dilakukan itu bentuk kumai dengan bantuan bahan penambah dan membuat dua aliran kumai yang dua sama tinggi dan lebarnya. Pertama, tentukan sudut sepitan api. Kedua, mulakan kerja menyimpan mengikut arah muncul sepitan. Ketiga, panaskan logam sehingga cair dan gerakkan sepitan secara bulatan untuk mendapatkan luar cairan. Keempat, percikan api akan kelihatan. Ini menyebabkan kepanasan cairan yang cukup. Kelima, cecahkan ujung batang kipas selama 4 hingga 5 saat. Keenam, kemudian batang kipas diangkat dan dicairkan semula ke suhu yang cukup untuk menambah rod penambah. Ketujuh, gerak sedikit sepitan api ke arah kipas setiap kali menambah batang kimpalan. And last, ulang semula proses sehingga semua bahagian dikimpal. Seterusnya, proses ketiga, sambungan sudut dan penjuru. Pertama, mulakan dengan proses paku kimpal pada kedua hujung plate. Seterusnya, tentukan sudut sepitan api. Seterusnya, mulakan kerja menyimpan mengikut arah muncul sepitan. Seterusnya, panaskan logam sehingga cair dan gerakkan sepitan secara bulatan untuk mendapatkan luar cairan. Seterusnya, sedikit percikan akan kelihatan. Ini menunjukkan kepanasan cairan yang cukup. Seterusnya, cecahkan hujung batang kimpal di tengah kolam selama 4 hingga 5 saat.
Seterusnya, kemudian batang kipas diangkat dan dicairkan semula ke suhu yang cukup sebelum menambah rot penambahan. Seterusnya, gerak sedikit subitan api ke arah kipas setiap kali menambah batang kimpalan. Seterusnya, ulang semula proses sehingga semua bahagian dikimpal. Okey, diteruskan dengan projek kedua. Sambungan temu tertutup dan terbuka. Pertama, mulakan proses paku kipas pada kedua-dua bahagian. Seterusnya, tentukan sudut subitan api. Seterusnya, mulakan kerja mengikut arah muncung subitan. Seterusnya, panaskan logam sehingga cair dan gerakkan subitan secara beratang untuk mendapatkan luar cairan. Seterusnya, sedikit percikan akan kelihatan. Ini menunjukkan kepanasan cairan yang cukup. Seterusnya, cecahkan hujung batang kipas di tengah kolam selama 4 hingga 5 saat. Seterusnya, kemudian batang kipas diangkat. Seterusnya, gerak sikit subitan api ke arah kipas setiap kali menambah batang kimpalan. Seterusnya, ulang semula sehingga proses bahagian dikimpal. Okey, itu sudah habis projek ketiganya. Kita teruskan dengan prosedur tutup api. Pertama, tutup skru injap oksigen. Kedua, tutup skru injap oksigen pada subitan. Ketiga, tutup injap bekalan pada alator oksigen dan asi aselina dengan kunci spindal. Keempat, tutup skru pelarat alator oksigen dan asi aselina. Kelima, kosongkan bacaan alator dengan cara membuka skru injap pada subitan untuk mengeluarkan lebihan gas yang ada dalam hos. Itu saja yang dapat saya terangkan tentang welding kepalan gas asal dan keselamatan welding gas. Sekian, terima kasih.